Asal-usul Melayu itu tak payah dipertikaikan kerana British juga dalam rekod-rekodnya bila kita buat research tentang sejarah kerajaan-kerajaan Melayu yang dibuat oleh satu dunia. Mereka mengatakan bahawa mereka telah menunjukkan bahawa Inggeris telah menamakan kawasan ini sebagai Malay Archipelago, maknanya Kepulauan Melayu. Bagi saya, cakap-cakap hang tua tu kan, takkan Melayu hilang di dunia kan. Syarifah Aini pun pernah nyanyikan lagu tu. Dan dia jadi satu slogan untuk menguatkan jati diri orang Melayu. Bukan sejak pada masa kita saja, tapi sejak zaman dahulu kala pun. Bila hang tua tu kerajaan Melayu Melaka, yang wujud dalam tahun 1400 atau lebih awal 1263, dan itu kita tahu bahawa kerajaan Melayu Melaka adalah sebuah kerajaan yang telah diasaskan oleh orang Melayu daripada kerajaan Melayu. Hang Tuah adalah satu pahlawan, legenda pahlawan Melayu yang disokong, yang dipuja ataupun yang dijadikan tradisi warisan semangat perjuangan yang kukuh oleh masyarakat Melayu dan juga alam Melayu. Melayu itu adalah suatu rumpun yang besar. Kemudian dari segi bahasa, saudara kita bukan saja di sini di Indonesia, Filipina, tetapi sejak daripada Pulau Formosa sampailah Madagaskar, di Afrika sana, itu dikatakan ada sejarah kerajaan-kerajaan Melayu. Dan persamaan bahasa kita adalah asas yang penting yang telah menyebabkan ahli-ahli bahasa seperti Prof. Asma dan juga Prof. Nik Safia telah meletakkan, dan Prof. Zainal Kelin juga telah meletakkan kita ni satu rumpun bangsa yang besar, bangsa satu, rumpun bangsa satu. Dalam perlembagaan kita, kita telah jadi suatu kaum, tetapi disebut dalam perlembagaan, orang lain tak disebut dalam perlembagaan. Itu menunjukkan bagaimana untuk mengesahkan bahawa tanah Melayu ini adalah warisan pesaka orang-orang Melayu. Kerana itu dia telah dilindungi oleh perlembagaan negara kita pasal 153 dan juga konsep Melayu 1602. So bagi saya ini sangat jelas. Asal-usul Melayu itu tak payah dipertikaikan kerana British juga dalam rekod-rekodnya bila kita buat research tentang sejarah kerajaan-kerajaan Melayu yang dibuat oleh satu dunia. Mereka mengatakan bahawa mereka telah menunjukkan bahawa Inggeris telah menamakan kawasan ini sebagai Malay Archipelago, maknanya Kepulauan Melayu. Dia tak ada kata Kepulauan Jawa ke, Kepulauan Sumatera ke, tak ada. Tapi Kepulauan Melayu yang meliputi semua sekali negeri-negeri atau kawasan-kawasan atau pulau-pulau yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa induknya. Dan mesti ada perbezaan tempatan dia, macam Tagalog tu ada perbezaan. Tapi bahasa Melayu adalah kita punya asas rangkuman kita sebagai suatu bangsa yang besar, rumpun bangsa yang besar. Dan dari segi sejarah ini diakui oleh British. Sebab itulah British, apabila kita baca rekod pembanciannya yang dibuat dalam tahun 1935, tak silap saya, dia menamakan kita Malaysian, orang-orang Malaysia. Maknanya Malaysia itu ialah kawasan yang penduduknya Melayu yang duduk kawasan Melayu. Sebab itu dia termasuk juga Indonesia tu dianggap sebagai Malaysia, Ini memang jarang diketengahkan sebab kita memikirkan bahawa Malaysia itu adalah satu nama baru untuk kita hari ini. Sebenarnya British telah namakan kita pada tahun 1935 apabila dibuat perbancian tentang penduduk tanah Melayu. Jadi bagi saya, cakap hang tua tu takkan Melayu hilang dunia, saya percaya. Dari segi biologi, selagi orang Melayu itu mempunyai para suku wajah orang Melayu, Kalau kita baca buku A.G. Hall, The History of South Asia, dia mengatakan bahawa dalam satu lawatan I Ting daripada China, dia mengatakan bahawa dia telah pergi kerajaan Funan dekat Tasik Tonisa, dan di situ dia telah namakan kita sebagai orang Melayu. Dan dia describe kita bagaimana rupa orang Melayu. Dia kata orang Melayu ni badan dia gempal, rendah-rendah, dia tak tinggi sangat, tak pendek sangat, hidung dia agak kembang sikit, mukanya bulat. Itu menunjukkan bahawa Melayu telah ada sejak kurun pertama Masihi dan berkerajaan di Funan. Sebab itu kita ada sejarah Syair Siti Zubaidah yang dikaitkan dengan Kembayat kan. Kembayat itu adalah, kalau kita tengok filem Melayu, adalah salah satu negeri Melayu yang awal. Dari segi sejarah, bukti mengatakan bahawa kita ini adalah pemilik tanah Melayu yang telah dicatat oleh sejarah sejak Ptolemy lagi, mengatakan kita semenanjung emas dan penduduknya adalah dipanggil sebagai the Malay Peninsula. Itu telah disebut dengan jelas. So bagi saya
penapian kepada soal Melayu hari ini dan juga kebimbangan hang tua itu akan, kata-kata hang tua itu hilang, takkan hilang. Sebab selagi kita ada waris-waris Melayu, dari segi biologinya bagi saya, dengan rupa parasnya yang sama daripada tok nenek kita dulu, kecuali kita darah campur macam Arab ke India ke Cina. Tetapi kalau dia Melayu dengan Melayu, dia kekal sebagai Melayu. Sebab itu rupa paras kita dengan orang Filipina, dengan Indonesia, dengan orang-orang kaum-kaum, suku kaum di Sabah Sarawak, ya, itu adalah sebenarnya satu rumpun Melayu, ya. Dan dunia ini kita panggil sebagai alam Melayu, the Malay world, ya. Dan Malay world ini bukan bermula dengan Islamic world, tidak. Malay world ini adalah diberdasarkan pada bangsa, ya, pada kaum itu sendiri, iaitu Melayu. Apabila datang Islam, mereka dapat satu sistem kepercayaan yang kuat, yang ada akidah, ada takwidnya yang jelas, ada cara hidup yang jelas. Dan oleh sebab itulah apabila pelawat-pelawat datang ke kawasan Melayu ini, mereka dapati orang-orang Melayu adalah bangsa yang sopan dan sebagainya. Bagi saya ini adalah kerana didikan agama Islam itu sendiri. Jadi bagi saya, selagi Melayu itu wujud sebagai suatu bangsa, ya, walaupun dia berpecah-pecah, tetapi dia akhirnya akan bersatu apabila adanya ancaman kepada agama Islam. Saya harap begitulah. Tetapi macam kita hari ini, kita lihat politik kita berpecah-pecah. Saya harap kita akan akhirnya bersatu bertaut semula, ya. Kita dulu dipecahkan oleh penjajah, tetapi hari ini kita dipecahkan oleh politik. Bagi saya harap rakyat Malaysia ataupun orang Melayu menjadi cerdik, orang-orang yang boleh menimbangkan survival Melayu ini tidak hanya berlaku dengan biologi kita orang Melayu atau orang Islam, tidak. Kita mesti ada kuasa politik.